bersama dalam Islam itu indah, dan pertemuan hari ini kita masih lagi setia untuk ditemani oleh Ustaz Paruh Mak Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah luangkan masa kembali. Sama-sama Fairuz. Ramai tengah tunggu ni. Alhamdulillah. Perkongsian kita hari ini bicarakan kalau 4 minggu ataupun 3 minggu sebelum ini bersama dalam topik bicara bila Allah belum membantu, dan alhamdulillah ini kali ini berkesempatan untuk siri akhir minggu keempat ini kita dapat rungkaikan bagaimana sebenarnya yang dapat kita kongsikan bersama dengan pendengar. Saya serahkan kepada yang bagi Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dimuliakan Puan Fairuz Hajinuddin, seterusnya pada para pendengar, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memberi peluang untuk kita menambah ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bukan hanya mencelikkan mata akal kita, tetapi dengan ilmu ini kita harap dan kita berdoa agar dicelikkan mata hati kita. Kerana dengan ilmu semata-mata kita akan dapat celikkan mata akal kita. Tetapi apa selepas ilmu itu yang lebih penting, iaitu kita amalkan. Dan apabila kita nak mengamalkan, perlu ada mujahadah, perlu ada struggle, ya. Dan mujahadah itulah yang akan insya-Allah mencelikkan mata hati kita. Dengan belajar hanya dapat kita mencelikkan mata akal kita. Subhanallah, saya pada pagi ini akan terus berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam tajuk bila Allah belum membantu. Yang mana tajuk ini sangat penting kita rasakan bahawa di dalam kehidupan ini jangan kita bergantung pada diri kita semata-mata, tetapi yang paling penting sejauh mana pergantungan kita kepada Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa supaya kita jangan bergantung ataupun kita menyerahkan diri kita kepada diri kita walaupun sekelip mata. Yang dikatakan selalu kita minta doa, ya Allah, jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. InsyaAllah untuk mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala perlukan kita meneliti beberapa perkara, dan beberapa perkara inilah yang kita dah bincangkan sekian lama, dan hari ini telah masuk kali yang kelima, yang bahagian terakhir, ya. Yang pertama, sekiranya kita masih ingat, insyaAllah saya yakin diingati oleh para pendengar, iaitu apabila Allah belum membantu, lihat pada hati kita sejauh mana ada keikhlasan di dalam hati. Yang kedua, lihat pada ibadah kita sejauh mana seriusnya, sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah. Apabila kita menjadi hamba Allah, barulah layak kita meminta pertolongan Allah, dan insya-Allah apabila kita meminta pertolongan Allah, Allah pasti akan membantu kita insya-Allah. Dan yang ketiga, kita lihat sejauh mana kita mematuhi syariat, iaitu peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tegaskan bahawa peraturan-peraturan yang datang daripada Allah, hukum halal haram ini bukan satu sekatan, tetapi sebaliknya satu kawalan untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, perkara yang keempat yang kita perlu lihat dalam kehidupan ini apabila kita belum dibantu oleh Allah, ialah sejauh mana usaha ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapat bantuan Allah. Ingat pesanan yang selalu kita kena sematkan di sanubari kita, bahawa buat dulu apa yang kita mampu, baru Allah akan bantu untuk kita membuat apa yang kita tidak mampu. Hujung akal baru tawakal. Itu yang dikatakan tawakal yang berbekal. Bukan hanya berbekalkan tawakal. Dan pada pagi ini kita akan bincangkan satu lagi perkara yang sangat penting, ya, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala belum membantu kita, lihat
apakah kita sudah bertaubat pada dosa-dosa kita. Mungkin kita sudah bertaubat pada dosa kita, tetapi bukan taubat yang sebenar, ataupun taubat yang dikatakan taubatan nasuha, yang kata taubat yang bersungguh-sungguh. Justru dalam hidup ini, apabila fikiran kita terlalu kacau, emosi kita tidak terkawal, dan juga segala-gala perancangan kita dan tindakan kita serba tak kena, buat ini tak kena, buat ini tak kena dan sebagainya. Fikiran kita sentiasa dalam keadaan yang orang kata kacau, dan juga emosi kita dalam keadaan galau. Sebab tu waktu itu kita kena teliti kembali. Itu adalah satu isyarat untuk kita melihat sejauh mana kita sudah bertaubat daripada dosa-dosa kita. Subhanallah, bila kita apa sahaja dalam hati kita ni tidak ada ketenangan, maka waktu itu pasti pertama, kerana banyaknya dosa dalam hati itu. Dan mungkin oleh kerana dosa itu dah terlampau banyak, dan kita terus menerus menumpuk lagi, menambah dosa tanpa kita melakukan taubat kepada Allah. Taubat itu artinya raja'na ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dosa itu kita lakukan berterusan dan banyak pula dalam hati, pastilah hati itu akan menjadi kotor. Hati itu akan menjadi gelap. Bila hati kotor, hati gelap, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat hati yang begitu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat rupa lahir kita, tetapi apa yang Allah lihat ialah hati kita. Dan hati yang dilihat oleh Allah ialah hati yang bersih. Dan hati yang bersih ialah hati yang bersih daripada dosa-dosa. Dan untuk bersih daripada dosa-dosa itu kita perlu bertaubat. Subhanallah. Sebab itu kita kena segera dan senantiasa bertaubat daripada dosa-dosa kita, kerana dengan itu barulah hati yang diumpamakan sebagai wadah atau bekas itu bersih. Bila wadah itu bersih, barulah datang kebaikan yang akan singgah dalam hati itu. Justru apabila kita dalam kehidupan ini, Puan Fairuz dan para pendengar, termasuk diri saya berpesan pada diri saya ialah apabila kita sering ditimpa oleh musibah, satu selepas ini ada lagi datang masalah dan sebagainya. Subhanallah, selain kita perlu merasakan musibah-musibah ini datang dengan mehnah ataupun didikan daripada Allah, yang mana kita kena hadapi, kita perlu hadapi dengan kesabaran, tetapi kita juga perlu buat yang kedua. Di samping kita perlukan kesabaran menghadapi ujian musibah yang datang silih berganti ini, kita perlu bertaubat atas dosa-dosa kita. Dalam hidup kita, Puan Fairuz dan para pendengar, apabila kita ditimpa masalah ataupun orang lain ditimpa masalah, kita nak sabarkan diri kita, kita nak tenangkan diri orang lain, tak cukup dengan pesan sabar, pesan taubat juga. Jadi kita kata, marilah wahai hati, kita bersabar dengan musibah ataupun didikan Allah ini. Di samping itu, pesan pada hati kita, ya Allah, aku bertaubat, aku kembali kepadamu, insya-Allah. Mungkin kadang-kadang apabila kita ditimpa masalah ataupun orang lain ditimpa masalah, kita ingin membantu diri kita dan membantu orang lain, kita pesan bertaubatlah atas dosa-dosa. Kalau orang tu dah ada masalah ataupun dia sedang berduka cita kerana musibah, kita kata sabar, taubat daripada dosa-dosa kamu, ataupun dalam hati kita taubatlah atas dosa-dosa diri kita, kita pesan. Kadang-kadang kita akan mendapat feedback yang berbeza, respon yang berbeza. Apa dosa kita? Sebab itu sering kita dengar melalui lagu-lagu ataupun percakapan biasa yang kita dengar, bila seorang tu diuji, apakah dosa aku? Kenapa Allah timpakan begini? Apa dosa aku? Subhanallah, pertama kita rasa macam kita tak berdosa. Padahal celik saja mata kita. Mata inilah yang pertama sekali berdosa setiap hari. Kadang-kadang mata kita, kerana kita kadang-kadang memandang perkara-perkara yang haram, ataupun kita memandang orang lain dengan pandangan yang negatif. Kita pandang yang lain. Jadi mata ni sentiasa terbuka, sentiasa orang kata menjadi wadah untuk hinggapnya dosa-dosa pada mata kita. Subhanallah. Sebab itu nak jaga hati, perlu jaga mata dulu, sebagainya. Jadi taubat kita, kita perlu, yang pertama kita kena taubat daripada dosa-dosa kita. Dan taubat adalah kerja yang berterusan, Fairuz, kerja yang berterusan, artinya tindakan yang kena berlaku bukan sekali-sekala, bukan jarang-jarang, bukan kadang-kadang, tetapi kena berterusan dan senantiasa. Sebab apa? Sebab kita perlu rasa berdosa.
Kita perlu rasa berdosa. Sama ada kita masa situ kita sedang melakukan dosa ataupun kita tidak sedang melakukan dosa, kita tak melakukan dosa, tetapi rasa berdosa tu perlu ada. Sebab tu para hukama, orang-orang yang arif dengan Allah mengatakan cukuplah seorang hamba itu dikatakan tidak berdosa, cukuplah seorang hamba itu dikatakan telah berdosa apabila dia merasakan dirinya tidak berdosa. Kerana rasa berdosa ialah rasa-rasa daripada rasa kehambaan kepada Allah. Ya, rasa kehambaan ni perlu ada, ya. Kita selalunya kadang-kadang jadi hamba Allah, tetapi kita tak ada rasa kehambaan kepada Allah. Kita tahu kita hamba Allah tetapi kita tidak ada rasa kehambaan. Rasa kehambaan ni, ya, iaitu rasa jahil, rasa miskin dengan Allah, rasa mengharap, rasa hina, rasa bodoh, rasa jahil dengan Allah. Termasuk rasa kehambaan ini ialah rasa berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang mukmin ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, orang mukmin ni dia sentiasa ingat dua perkara. Ya, jadi kita nak tahu antara tanda-tanda kita ni mukmin atau tidak, kena sentiasa ingat dua perkara, ya. Pertama, kita kena ingat sentiasa dosa-dosa kita kepada Allah. Kena ingat selalu dosa-dosa kita kepada Allah, ya. Walaupun dosa itu sudah berlalu, walaupun dosa itu kita sudah taubat, tetapi mengingatkan dosa-dosa kita ini menyebabkan kita sentiasa rasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu rasa, selain daripada ingat dosa-dosa kita, orang mukmin ialah sentiasa ingat nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan, ya, nikmat-nikmat daripada Allah. Kena sentiasa ingat. Jangan kita lupakan dosa-dosa kita kepada Allah. Kena kita ingat sentiasa dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang hampir dengan Allah, mereka sentiasa merasa berdosa, dan akibat ataupun impak daripada rasa berdosa itu mereka sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya taubat ini bukan kerana kita kena rasa berdosa saja dan kita nak membersihkan diri kita dengan dosa-dosa itu, Fairuz, ya. Tetapi taubat inilah cara ataupun kaedah untuk menggamit datangnya bantuan Allah di dalam hidup kita. Sebab tu mereka yang kering ataupun gersang daripada taubat, mereka akan kering dan gersang daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kita harap dalam hidup ini kalau Allah tidak membantu kita, ya? Jadi kalau Allah tidak membantu kita, walaupun kita dapat bantuan daripada siapa saja dalam hidup ini, mesti kita gagal. Tetapi kalau orang lain boikot kita, tak mau bantu kita, tapi Allah nak membantu kita, maka tidak ada siapa yang dapat menahan ataupun menghalangnya. Subhanallah. Kenapa kita berdosa? Dosa-dosa ini mungkin datang daripada dua sebab. Pertama, kita buat apa yang dilarang oleh Allah. Allah larang, kita buat, itu dosa. Yang kedua, kita tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, ya. Allah larang kita contoh mengumpat. Allah larang kita buruk sangka, memfitnah misalnya kata. Kita buat yang dilarang oleh Allah. Allah suruh kita solat, Allah suruh kita buat perkara-perkara yang wajib itu. Maka waktu itu kita tinggalkan, waktu itu maka berdosa. Sebab itu kita perlu bertaubat atas dosa-dosa kita seperti mana yang diajar oleh para asatizah kita, guru-guru kita, ya, murabbi kita selalunya. Bab taubat ini memang sudah ulang-ulang kali, ya. Tetapi saya ulang lagi, tak apa, repetition is mother of knowledge, ya. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Sebab dengan mengulang-ulang satu ilmu, barulah ilmu itu masuk ke dalam subconscious mind kita, ya, ke dalam hati kita. Iaitu pertama, kita kena berhenti daripada melakukan dosa. Berhenti. Yang kedua, mesti ada penyesalan, kekesalan di dalam hati kita, menyesal atas dosa-dosa ini. Subhanallah, nak menyesal atas dosa-dosa kita, Puan Fairuz, bukan mudah. Kerana penyesalan ini kerja hati. Kalau tak ada, tak adalah, ya, kata macam kita juga bila kita kata kerja hati macam ni, ya. Cinta, rindu, sayang, semua. Cinta boleh dipaksa tak? Tak boleh, ya. Rindu boleh digamit begitu datang, dia datang sendiri, ya. Jadi begitu juga menyesal, dia datang dalam hati kita apabila terasa besarnya kepada siapa yang kita berdosa dan apakah akibat dosa itu. Itu kata Imam Ghazali, ya, kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan dosa itu apa menyebabkan terhalangnya kita daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak layak kalau nak fikirkan dalam dosa
dosa-dosa kita ni, ya, yang dikatakan yang kedua, kita mesti menyesal, kita rasa tak layak betul untuk kita memasuki syurga. Ini yang kata menyesal. Yang ketiga, kita kena berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Itu dosa kepada Allah. Tetapi kalau dosa kepada manusia, yang lebih sukar lagi, ya, itu satu yang lebih sukar lagi, kerana ditambah satu syarat yang keempat, iaitu kalau kita ambil hartanya, kita kena pulangkan semula. Sama ada kita curi ke, sama ada kita tipu ataupun rasuah dan sebagainya, kena pulangkan semula. Bukan mudah ni, ya. Yang kedua, kita kena minta maaf, ya, berdepan dengan dia, ya. Kalau kita umpat, kena minta maaf berdepan. Kalau kita memfitnah, kita kena cakap berdepan. Subhanallah, payahnya, ya, yang perkara ini, ya, nak cakap depan orang, ya, dan sebagainya. Bukan macam yang selalu kita bahasa kosong-kosong, ya. Bukan begitu saja, ya. Kena sebut satu-satu, ya. Ataupun kita kena isytiharkan kalau kita sudah memalukan dia. Sekarang ni dalam era digital ataupun teknologi maklumat ni, dosa pun berada di hujung jari saja, ya. Kadang-kadang kita letakkan dalam muka buku kita, Facebook kita, dalam Instagram dan sebagainya, satu maklumat yang tentang dosa seseorang, padahal kemudian baru kita tahu itu bukan begitu. Subhanallah, kena buat macam mana? Kena jumpa orang tu dan kena isytiharkan, ya. Mungkin waktu kita mengisytiharkan tu, ada orang buka 50,000 orang baca, tapi waktu kita mengisytiharkan balik, kita telah tarik balik maklumat tu, mungkin 30 orang lagi, yang 30,000 saja yang baca, 20,000 lagi masih belum membaca. Subhanallah, ini payah, ya. Sebab tu berhati-hatilah dengan dosa. Subhanallah, taubat ini penting untuk kita dua perkara. Kalau ada taubat, orang yang sentiasa bertaubat ni, dia ada manfaat dia dalam diri dia sendiri, ya. Sebab tu kemenangan peribadi ni perlu kita capai dulu sebelum kita mencapai kemenangan umum, ya. Orang yang berjaya ni, dia berjaya dalam diri dia. Ini yang dikatakan personal victory. Personal victory ni datang daripada keyakinan diri kita kepada Allah dan keyakinan diri kita terhadap diri kita sendiri, ya. Subhanallah, apabila kita bertaubat atas dosa-dosa kita, ya, bertaubat dosa-dosa kita, kita telah diampunkan dengan betul-betul, ya. Kita sudah diampunkan oleh mahkamah hati kita sendiri. Dalam hidup kita ni ada 3 mahkamah, ya. Pertama, mahkamah dunia, ya. Itu yang dikata jurinya, peguam belanya, hakimnya manusia. Yang kedua, mahkamah dalam diri kita sendiri, iaitu mahkamah hati kita, iaitu hati kecil kita, ya. Dan yang ketiga, mahkamah di akhirat nanti, yang mana dihakimi oleh Allah, Qadi Rabbul Jalil, ya. Jadi subhanallah, kalau hakim dan juga juri di kalangan manusia ni, oleh kerana manusia ni ada sifat kelalaian, ada kelupaan, ada juga terdedah kepada kesalahan. Mahkamah yang tidak ada salah, yang tidak pernah buat kesilapan sekecil-kecilnya, itulah yang dikatakan keadilan yang hakiki dan abadi, ialah mahkamah Allah di hari akhirat nanti. Tapi ada satu lagi mahkamah, iaitu mahkamah dalam hati kita sendiri. Kalau kita buat dosa, kita tahu siapa kita, di samping Allah tahu siapa kita, ya. Jadi dosa ini menimbulkan resah dalam hati kita. Dosa ini menyebabkan kita hilang confident, ya. Sebab kita dah berjanji untuk taat, ya. Kalau orang berjanji pada kita, kemudian 2-3 kali dia mungkiri, kita hilang keyakinan terhadap dia. Saya tak percaya lagi pada si A tu, dah 3 kali dia berjanji pada saya, asyik mungkir je. Jadi kita tak yakin pada dia. Subhanallah, lebih banyak dalam hidup kita ni, kita berjanji kepada diri kita sendiri berbanding kita berjanji dengan orang lain. Kalau berjanji dengan orang lain yang dia mungkiri, kita hilang confident pada diri dia. Kalau kita berjanji pada diri kita sendiri dan kita mungkiri janji itu, maka kita akan hilang keyakinan terhadap diri kita sendiri. Jadi sebab itu kita akan hilang confident. Orang yang berdosa tu, dia hilang confident. Sebab itu dosa tu suatu yang meresahkan hati kamu, kata Rasulullah. Sebab itu untuk kita hilangkan resah hati kita itu, maka waktu itu kita bertaubat. Bila kita bertaubat, Allah akan mengampunkan kita. Diri kita sendiri pun akan mengampunkan diri. Itu yang dikatakan, yang dikata dosa akan taubat akan menyebabkan kita diampunkan dalam mahkamah hati kita sendiri. Ini yang kita, dia akan menimbul satu ketenangan. Kemudian orang yang bertaubat ni, Fairuz, ya, dan para pendengar, mereka tidak akan diserang oleh penyakit yang paling bahaya. Ya, penyakit yang paling bahaya, ibu segala penyakit, iaitu ibu segala mazmumah, sifat mazmumah ialah ego.
takabur. Subhanallah, mana mungkin seorang itu rasa takabur apabila dia merasakan dirinya banyak berdosa dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab tu kalau orang tu ego, kalau orang tu takabur, artinya dia tidak merasakan diri dia berdosa. Ya, dia masih lagi sibuk dengan dosa orang lain. Boleh lagi melihat keburukan, kejahatan orang lain, artinya dia tak lihat keburukan diri dia. Dan apabila dia tak lihat keburukan diri dia dan dosa diri dia, mana mungkin dia bertaubat? Subhanallah. Sebab itu taubat, orang yang bertaubat, subhanallah, dia akan diselamatkan daripada penyakit ego. Ya? Kita kena sedar begini, orang nampak kita mulia, orang nampak kita baik, bukan kerana kita dah memang baik dan memang mulia, tetapi kerana Allah menutup keaiban kita. Itu kena fikirkan dulu. Yang akhirnya, ya, sebelum kita berkongsi dengan para pendengar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita nak lihat bagaimana kita nak rasa kasih sayang Allah dalam bab taubat ini. Ya, subhanallah. Pertama, ya, kita tengok ada tiga stages, ya, tiga peringkat, ya. Pertama, Allah akan mengampunkan dosa orang yang bertaubat. Allah akan ampunkan. Yang kedua, Allah akan padamkan catatan dosa itu daripada buku catatan seseorang. Ya, di akhirat nanti buku catatan ni dia mencatat ada dua catatan dosa, ya. Satu, dosa yang dicatatkan juga tetapi dah diampunkan. Waktu tu kita tengok, oh, dosa ini, kemudian Allah ampunkan. Itu satu bentuk, kata ulama. Satu lagi, dosa yang tak dicatatkan terus, tak ada muncul pun dalam catatan kerana Allah dah ampunkan. Itu yang dikatakan Allah macam seolah-olah melupakan. Bukan Allah tu bersifat pelupa, tidak, ya. Langsung tak catat, artinya forget lah, orang kata begitu, ya. Dan yang ketiga, ya, pertama Allah mengampunkan, yang kedua Allah memadamkan dosa itu daripada catatan buku amal kita, dan yang ketiga, subhanallah, ini yang paling hebat sekali, ya, innallaha yuhibbu minat tawabin. Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya mencintai orang yang bertaubat. Tengok, ya, tadi, ya, forget, yang kata forgive, forget, love. Tiga, ya. Mula-mula mengampunkan, kemudian melupakan, membuang daripada catatan, dan yang ketiga mengasihi, love. Subhanallah, berbanding dengan manusia, kita tengok, ya, sedikit di kalangan kita yang mampu memaafkan, lebih sedikit daripada kita yang mampu melupakan, dan paling kurang untuk menyayangi orang yang melakukan dosa. Sebab kat situ kita dah lihat ini satu dorongan untuk kita bertaubat kepada Allah, dorongan untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan saya berkongsi akhirnya satu cerita yang diceritakan dalam kitab-kitab, ya, dan terkenal cerita ini, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dan umatnya itu, kaumnya dilanda oleh kemarau yang panjang, hujan tak turun, ya. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, bertanya, kan, kata, apa sebab hujan tak turun, ya, dah bertahun-tahun, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi jawapan, kerana ada seorang yang berdosa di kalangan umatmu. Ada seorang, ya. Jadi kita nampak di situ, ya. Sebab seorang semua kena, ya, dan sebagainya, ya, di situ, ya. Kemudian Nabi Musa bertemu dengan kaumnya, dia seru semua kaumnya bertaubat. Tak kiralah, semua bertaubat. Bila kita bertaubat, nanti Allah akan turunkan balik hujan dan sebagainya. Jadi semua kaumnya bertaubat, dan kemudian Allah turunkan hujan. Apa yang terjadi selepas itu? Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapa orang yang berdosa tu? Siapa orang yang berdosa yang seorang tu? Yang orang kata dalam bahasa orang putihnya culprit, orang kata jadi dalang yang akan menghancurkan, menyusahkan semua orang ni. Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan. Allah dah tutup dah, ya. Begitulah akhlak Allah kepada Rasulnya, kepada Nabinya, tidak menceritakan di kalangan umat tu siapa yang berdosa. Jadi daripada cerita ini kita boleh dapat dua pengajaran. Pengajaran yang pertama, ya, dosa boleh menyebabkan bantuan daripada Allah tidak turun. Dalam konteks dalam cerita tadi ialah hujan tidak turun, ya. Yang kedua, betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala yang merahsiakan, ya, dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Subhanallah, mudah-mudahan kita belajar daripada cerita ini, mudah-mudahan kita sentiasa jelas tentang aib-aib diri kita sendiri berbanding aib orang lain, dan kita bertaubat atas dosa kita, dan insya-Allah kita boleh bersangka baik
kepada diri orang lain, insya-Allah. Terima kasih Ustaz sebanyak perkongsian, dapat kita manfaat untuk waktu ini dan juga kesempatan untuk bersama dengan pendengar mesti talian 0362051500. Bakal kita raikan sebentar saja lagi. Selain anda juga dapat tonton kita di www.tvekim.my. Kesempatan untuk meraikan sahabat-sahabat di Facebook bakal kita teruskan selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Alhamdulillah dapat kita lanjutkan aspirasi ketika ini. Ramai nantikan untuk bersama dengan bagi Ustaz mesti talian maupun sahabat-sahabat di Facebook. Kesempatan ni insya-Allah kita raikan setakat mana kemampuan dan keterbatasan masa yang ada. Dan insya-Allah kita raikan pendengar kita mesti talian ketika ini untuk bersama dengan bagi Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama dengan siapa? Azlin dari Shanam. Azlin bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah memadai jika kita sekadar berzikir, istighfar secara berzikir dalam bertaubat? Ya. Dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkongsi dengan Cik Puan Azlin dari Putra Syalam. Adakah memadai kalau kita hanya berzikir dalam usaha kita untuk bertaubat? Begitu soalan dia. Subhanallah, saya dah sebutkan mungkin sepintas lalu tadi. Apabila kita nak bertaubat ini, salah satunya yang paling penting ialah berhenti daripada dosa itu. Berhenti. Yang keduanya, kita kena rasa menyesal. Rasa menyesal. Jadi berhenti itu tindakan kita, menyesal itu kerja hati kita, dan yang ketiga kita berazam untuk tidak melakukan kembali dosa itu. Ini kita berazam. Jadi yang dikatakan berzikir ini di mana antara tiga-tiga tu mungkin kerana kita berzikir ini terlibat contoh dengan dosa itu, kita tidak berhenti berzikir aja terusan, maka waktu itu bukan bertaubat. Berzikir mungkin ada penyesalan, tetapi dalam berzikir tu ada lagi tuntutannya, iaitu kena berazam untuk tidak melakukannya. Itu dosa kita dengan Allah lah. Kalau dosa dengan manusia, berzikir macam mana pun, tapi kalau kita ambil harta tidak dipulangkan semula. Kalau kita curi, kalau kita buat inaya, kalau kita umpat, kita tak berzikir macam mana pun tidak akan diampunkan. Jadi kena melalui syarat yang keempat, iaitu kena minta redha, kena minta halal, kena pulangkan semula, kena isytiharkan. Begitulah termasuk yang dikatakan. Jadi itu. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Terima kasih juga Inselin yang bertanya, dapat kita manfaatkan khusus untuk semua pendengar yang bersama dengan kita hari ini. Kembali untuk pendengar kita mesti talian waktu ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bersama dengan Ustaz. Saya Abdul Rahman dari Melaka. Silakan Cik Abdul Rahman. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya berkenaan dengan isu taubat. Contohnya apabila kalau kita berkenaan dengan isu aurat, maknanya seperti di laman-laman sosial, kalau gambar-gambar tu masih lagi ada, tapi kan kita dah bertaubat. Apa pandangan Ustaz? Subhanallah, dalam hal ini apabila kita dah bertaubat, kita berhenti daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Contohnya dalam konteks ini, kita dulu kita mendedak aurat. Jadi gambar-gambar kita masih lagi tersiar, walaupun sekarang kita telah menutup aurat. Jadi tindakan kita ada dua. Pertama, kita berhenti daripada menyebarkan gambar-gambar lama kita. Itu diri kita sendirilah. Kita tak edar gambar-gambar lama kita. Dan ataupun gambar-gambar baru kita, bisa kata yang itu kita kurangkanlah. Kerana sifat seorang wanita, kalau merujuk kepada wanita itu, ialah sifat wanita itu mengekalkan rasa malunya. Jadi aurat itu bukan hanya pada aurat lahiriah kita saja, tetapi aurat hati kita itu rasa malu. Baik. Kemudian orang lain pula. Orang lain kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, ada simpanan gambar-gambar orang yang sekarang ni dah menutup aurat. Ada gambar-gambar orang yang tidak menutup aurat dalam simpanan mereka kena buang, kena hapuskan dan sebagainya. Dan lebih-lebih lagi berdosa. Kadang-kadang dosa kita mendedahkan aurat-aurat orang daripada mendedahkan aurat tu sendiri. Kena faham begitu. Kadang-kadang kita tengok orang tu ada melakukan kejahatan, kemudian kita mengumpat
dia melakukan kejahatan. Dosa mengumpat tu lebih besar daripada dosa orang tu melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, ya, dedak aurat tu satu dosa, betul kan? Tetapi menyebarkan lagi dan sebagai mewar-warkan lagi, itu satu lagi dosa. Betul, kadang-kadang kalau di zaman kita sekarang ni, minta maaf lah apa ni Fairuz ya, kalau kita zaman digital sekarang ni, mana kata Photoshop ada semua banyak dan sebagainya, orang boleh buat siapa saja, ya. Gambarnya, badannya lain, mukanya lain dan sebagainya. Jadi kita nak tahu macam mana? Kita nak tahu, bukan kita menyelidik dan bukan kita menyebarkan, kita kena ini aib orang, ya. Orang kata tak apalah, betul jadi apa? Jadi mengumpat. Tak betul jadi fitnah. Dosa mengumpat dan fitnah ni besar, ya, bukan sikit, ya, dan sebagainya. Kalau kita dengan Allah mudah selesai, tapi dengan manusia bukan mudah, ya, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang betul orang tu mendedahkan aurat, tetapi apabila kita mewar-warkannya ataupun kita eksploitasi dan manipulasi, dosa itu lebih besar. Itu satu. Itu dia betul melakukan. Kalau tak betul, subhanallah, lagi-lagi lah, ya. Jadi saya kira dalam hal ini tak payahlah kita nak menyebut-nyebut dosa-dosa orang lain, dan kita tak suka pun, ya, kalau dosa-dosa kita sendiri disebut-sebut dan sebagainya. Cukup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Ambil iktibar insya-Allah. Dan berbalik kepada sahabat kita di Facebook ketika ini, Eli Indani. Assalamualaikum Ustaz. Sedang belajar bermuhasabah dan mendekati diri pada Allah dengan solat malam, solat tahajud, taubat, berzikir dan sebagainya. Mohon keampunan sungguhnya kepada Allah. Tapi kenapa masih ada rasa tiada ketenangan hati, masih lagi diberi dugaan dalam kehidupan tak berjaya, dalam cita-cita bisnes rumah tangga, tak ada kawan-kawan? Adakah ini menunjukkan Allah belum memberi bantuan dalam kebahagiaan? Adakah saya belum ada keikhlasan? InsyaAllah kita mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, kadang-kadang inilah sifat kita sebagai hamba, ya. Selalunya kita mohon pada Allah pun dengan ilmu yang terbatas. Sedangkan Allah nak mengurniakan kepada kita dengan ilmunya maha luas, ya kan? Jadi kita mohon dengan sifat hamba yang terbatas, tetapi Allah nak memakbulkan doa kita dengan ilmu yang maha luas. Sebab tu selalunya dengan yang terbatas ni, kenapa? Bila kita memohon ilmu dengan ilmu yang terbatas ni, kita nak cepat lah. Ya, nak cepat, nak segera dan sebagainya. Tetapi Allah dengan ilmunya yang maha luas nak bagi waktu yang tepat. Itu satu. Yang kedua, sifat hamba yang sebenarnya yang ta'abud kepada Allah, yang menghambakan diri kepada Allah, kita target yang tinggi lah, Fairuz, ya. Kita bukan berniaga dengan Allah, ya. Kita bukan berniaga. Contohnya, misal kata kita buat macam ni, ibadah kita bukan ibadah seorang peniaga yang kita keluarkan modal kemudian kita nak untung. Ibadah kita kepada Allah ibadah seorang hamba. Maksudnya diberi atau tak beri, itu terpulang kepada Allah. Tetapi tugas kita sebagai hamba terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya tadi, betul, apakah ini soal keikhlasannya? Ya, keikhlasan kita. Mungkin kita belum ikhlas, ya. Mungkin keikhlasan kita belum sampai ke satu tahapnya. Jadi berterusanlah dengan membina keikhlasan kita. Sentiasa curiga terhadap hati kita tentang keikhlasan kita. Subhanallah. Elin ya, Danish ni, kalau saya bolehlah berkongsi rasa dengan Elin, kalau kita dah mohon pada Allah, Allah belum bagi lagi, kita dah buat apa yang patut kita buat, tetapi Allah belum lagi mengurniakan apa yang kita hajati dan sebagainya. Yakinlah, walaupun itu tak suka, itu baik untuk kita. Sebab tu Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah, dan surah ini selalu dibacakan dalam Hakim. Bila kita dengar waktu kita bawa kereta ni, kalau kita dengar ke di mana-mana, sentiasa terbayang, ya. Ada perkara-perkara yang kita suka tapi itu tak baik untuk kita. Ada perkara-perkara yang kita tak suka tapi itu baik untuk kita. Jadi sebab itu kita kena hitung, kita kata kesyukuran kita, walaupun nikmat tu sedikit. Bukan hitung kesukaran kita, walaupun yang sukar tu memang banyak. Jadi untuk tenang hati kita, insya-Allah, ya, hitung kesyukuran kita, jangan hitung kesukaran kita. Dan untuk itu dalam khususnya dalam hubungan kita dengan Allah, pesan saya tadi ialah, pertama, kita sabar, yang kedua, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas panduan. Dan berbalik kepada sahabat kita Rufaidah Aima Mutiah, Ustaz, dengan orang melakukan dosa, menyesal dan bertaubat tapi diulang kembali maksiat itu, bagaimana pula dengan taubat, dan bagaimana betul-betul dia mau meninggalkan maksiat ini dia lakukan, kerana taubat dan dosa itu dia saling lakukan. Silakan Ustaz. Subhanallah, itulah sikap kita, manusia
manusia kata taubat kita bukan taubat yang nasuha taubat yang kembali berdosa dan sebagainya. Jadi sebab itu azam kita tak kuat. Azam kita untuk meninggalkan dosa tadi, azam kita tak kuat. Tak putus hati kita hingga menyebabkan kita melakukan dosa itu kembali. Jadi soalan daripada Rufaidah tadi ialah bagaimana kita dah menyesal dan sebagainya. Ini yang dikatakan peringkat mujahadah. Peringkat orang mujahadah, taubatnya pun mujahadah. Taubat orang yang mujahadah. Orang yang mujahadah ni begini rasa dia. Saya boleh berkongsi rasa sebab kita dalam line yang sama, iaitu kebaikan belum rasa manis, kejahatan pula rasa pedih. Nak buat baik tak rasa manis, tapi kalau buat jahat pun rasa pedih juga sebab kita tahu kita rasa bersalah. Jadi kita dalam keadaan begitulah hati kita. Begitu juga taubat orang yang mujahadah ni. Dia waktu dia menangis dia tinggalkan dosa dia kan. Tetapi kemudian temptation, godaan untuk melakukan dosa datang kembali, dia pun buat balik kan? Kemudian menangis balik dan sebagainya. Ini yang dikatakan peringkat nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni nafsu yang mencela diri dia sendiri. Artinya dia tahu berdosa, kemudian melakukan dosa dia kemudian. Jadi taubat kita yang begini macam mana dia punya penyelesaian? Artinya berterusanlah taubat, walaupun kembali berdosa kembali lagi bertaubat, kembali berdosa kembali lagi bertaubat. Jangan jemu untuk bertaubat, kerana Allah tidak jemu untuk mengampunkan dosa. Dan mati itu bila-bila boleh datang. InsyaAllah kita mengharap mati itu datang ketika kita bertaubat, ataupun mati itu datang kita dalam perjalanan untuk menuju satu taubat dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau ditanyakan saya taubat kemudian lakukan dosa, saya tak taubat, berterusanlah taubat dan cubalah kekang untuk kita daripada melakukan dosa. Dan untuk kita tidak terlibat dalam melakukan dosa ni memang mustahil. Apa yang kita boleh ialah mengurangkan kita melakukan dosa dan bertaubat apabila kita terlanjur berdosa. Jadi caranya macam mana? Jangan hampiri tempat-tempat yang boleh mengundang dosa. Jangan hampiri. Kita mesti kalah punya bila berdepan. Jadi jangan kita berdepan. Jadi kita minta simpang dulu. Ada, kita dah tahu sana kalau kita pergi kat tempat tu mungkin terlibat lagi, pergi. Kalau kita menyendiri, misal kata, bila kita menyendiri kita jadi jahat. Jangan menyendiri. Jadi selalu duduk dengan orang lain, duduk di tempat-tempat yang baik, duduk dengan kawan-kawan yang baik, sibukkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti yang baik. Sebab bila kita menyendiri kita ada, ataupun ada sumber-sumber dosa, contoh internet ke apa ke dan sebagainya, kita berpantanglah daripada perkara itu sebagainya. Jadi sikat sumber-sumber yang boleh menyebabkan kita berdosa, sama ada sumber itu tempat ataupun manusia ataupun keadaan ataupun juga situasi yang kita hadapi. Jadi pandai-pandailah, insya-Allah. Saya terima kasih Ustaz, dan kita juga mohon pandangan pada Ustaz, sahabat kita Muna Muhammad. Musibah yang ditimpakan kepada kita merupakan salah satu bentuk bantuan daripada Allah, sebab selalunya bila dilanda musibah, dalam kesedihan dan kehilangan membuatkan kita lebih mencarinya. Komen pada Ustaz, silakan. Ya, sebab tu saya pernah menulis satu artikel ada musibah, ada jannah di sebalik musibah, ada jannah, ada syurga, di sebalik musibah. Kerana apabila musibah itu datang, apabila kita tangani dengan hati yang celik ataupun hati yang beriman, kita boleh tukar musibah tu jadi nasrullah. Nasrullah tu bantuan daripada Allah. Sebab tu dikatakan it not what happened to you, itu bukan soal apa yang berlaku kepada kita, tetapi what happened in you, apa yang berlaku di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jadi musibah sama ada melonjakkan seseorang untuk dapat dengan Allah, musibah boleh juga menghenyak seseorang hingga dia jauh daripada Allah. Bagaimana? Sebab itu kita perlu yang dikatakan selalu didik diri kita dengan ilmu, kemudian kita tarbiyah diri kita dengan mujahadah dan sebagainya. Jadi apabila ada satu musibah yang datang kepada kita, contohnya kehilangan, bila kehilangan kasih ataupun cinta daripada seorang manusia, itu kita anggap ini adalah satu isyarat untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik begitu, adabani rabbi fa ahsana huluki fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah.
aku ni diadabkan ataupun dididik oleh Allah dan Allah mendidikku dengan sebaik-baiknya, ya. Bagaimana Allah mendidik Rasulullah? Salah satunya ialah dengan mematikan seorang demi seorang orang yang dicintai dalam hidupnya, ya. Bermula daripada ayahnya, kemudian ibunya, kemudian datuknya, kemudian bapa saudaranya, kemudian isterinya, kemudian anak-anaknya. Subhanallah, satu demi satu, ya. Sebab kalau kita tengok syekh-syekh ataupun guru kita mengata itu untuk mendidik Rasulullah untuk mencintai Allah semata-mata. Sebab tu Rasulullah buat true confession, pengakuan, kalau aku boleh mengambil kekasih, nescaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku, kata Rasulullah. Tetapi kekasihku hanya Rafiqil A'la ataupun teman daerah tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita baca sejarah Rasulullah SAW ini, kita sekarang ni putus kasih, fras dalam bercinta ke ataupun kematian ke ataupun sebagainya. Oh, ini peluang untuk kita mendapat cinta Allah, cinta yang lebih baik. Waktu tu musibah menyebabkan kita melonjak lah. Tetapi kalau kematian ini menyebabkan kita rasa kita tidak dicintai, siapalah aku, ketika kita fras cinta, aku ni gagak di rimba, dia lah merak kayangan. Subhanallah, jadi fras, akhirnya waktu tu kita terhenyak. Sudahlah putus cinta dengan manusia, putus cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kali terhina, ya. Satu terhina kerana putusnya cinta dengan Allah, satu lagi terhina kerana putusnya cinta dengan manusia. Jadi waktu itu musibah menghenyak kita, tetapi tadi musibah melonjakkan kita, ya. Terpulang pada kita, hati kita, bagaimana kita nak menepani perkara ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Semasa tak mengizinkan untuk kita terus menaikkan pendengar-pendengar, apapun saya kira siri terakhir bagi topik bicara kita, perkongsian kita, bila Allah belum membantu, melengkapi untuk hari ini, di mana perkongsian pada Ustaz 5 minggu Ustaz, ya? Yeah. Mungkin sebelum menutup bicara kita ataupun bersama dengan Ustaz untuk kesimpulan apa yang kita bicarakan sepanjang minggu ini, silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Marilah sama-sama kita merasakan berdosa kepada Allah setiap masa, supaya kita bertaubat kepada Allah setiap masa juga. Dan dengan taubat itu kita mengharap bantuan daripada Allah. Dan bantuan yang kita harapkan daripada Allah bukan bantuan dalam bentuk keduniaan semata-mata, tetapi yang lebih-lebih kita inginkan kepada Allah ialah Allah bantu kita untuk mengingatinya, Allah bantu kita untuk mendekatinya, Allah bantu kita untuk mencintainya, ya. Subhanallah, jalan menuju Allah tu payah, tetapi kalau Allah bantu, kita akan dipermudahkan. Cara kita mendapat bantuan Allah untuk menuju ke Allah ialah dengan sentiasa bertaubat atas dosa-dosa kita, dan sentiasa kita insya-Allah merasakan diri kita lah yang paling banyak berdosa. Apabila kita merasakan diri kita yang paling banyak berdosa, insya-Allah baju takbur, ya, pakaian ego itu sudah kita tanggalkan, dan pada itu layaklah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita merasa kehinaan, insya-Allah di depan Allah yang Maha Mulia. Sekian, wabillahi wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, pastinya. Pasti ada kekurangan, kelemahan, itu pasti, daripada saya sendiri. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.